buat adalah berkaitan dalam tajuk langkah keselamatan di dalam makmal. Okey. So dalam tajuk langkah keselamatan dalam makmal. Okey, kemudian untuk yang tugasan hari ini sebenarnya cikgu akan minta awak buat bagi tajuk bantuan kecemasan. Okey, bantuan kecemasan. Kemudian untuk dalam tajuk bantuan kecemasan ni nanti nanti rujuk daripada buku teks. Okey, dia kat sini tajuk bantuan kecemasan ni sikit, cuma sekejap yang pada cikgu terus minta awak tengok nanti rumusan dia. Cikgu dah bagi hari tu. Semalam tu yang cikgu bagi. Ni. Dekat bahagian rumusan tu awak akan buat tentang ini dia. Yang bantuan kecemasan ni tentang CPR dengan Heimlich net. Okey, so yang ni nanti masukkan definasi, situasi, kepentingan, kaedah ikut yang cikgu minta dan rujuk daripada buku teks. Itu untuk yang tugasan hari ni nanti. Selepas habis Google Meet ni nanti boleh buat lah. Okey, so nanti cikgu akan bincang dulu soalan. Okey, sudah ada dah. Okey, 12 orang. Okey, bincang soalan. Okey, kita rujuk buku buku SPS dulu Okey, buku SPS muka surat dalam bab 1. Okey, dalam bab 1 kat sini kita lihat langkah keselamatan dalam makmal. Okey, so cikgu rasa yang ni tak ada masalah lah, mudah, cuma dalam tajuk pertama ni dia minta awak betul-betul faham dari segi peralatan perlindungan diri. Ini yang biasa kita dah gunakan dalam makmal. Okey, pembuangan bahan sisa dan pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ni yang nanti ada banyak jenis yang kena tahulah. Okey. Ini dalam peralatan perlindungan. Okey, so yang ni boleh bacalah fungsi dia Okey, seterusnya untuk nota. Okey, so yang ni cikgu rasa semua boleh jawab. Okey, betul ini sambil tu semak. So kalau awak dah buat tu betul, cikgu minta awak tikkan lah. So yang ni cikgu rasa tak ada masalah nak jawab. Okey, tandakan right. Okey, ni kebut WhatsApp ni kebut WhatsApp ni ada dekat dalam makmal kimia. Okey, kebut WhatsApp. Ni penyiram kecemasan kita tak ada. Okey, dekat makmal tak ada Pembilas mata. Okey, ni topeng muka. Ni yang biasa kita guna lah. Okey, so nanti awak catatkan. Okey, so setakat ni Arisa, boleh Arisa respon? Boleh. Tak ada. Okey, siapa lagi ada? Zurin? Okey, Zurin boleh respon? Boleh. Tak boleh. Boleh lah. Tak ada. Susah ke? Nanti dia cakap susah. Okey, Faris? Bagi sepuluh kata susah. Faris okey tak? Dengar? Clear? Dengar cikgu. Okey, clear Clear. Okey, so yang mana ni semua dah siap, cikgu minta awak semak sahaja. Okey so untuk soalan yang seterusnya ni dalam alat pemadam kebakaran ni kabinet kabinet aliran lamina. Lamina tu apa? Okey yang mana kat sini kita gunakan dalam aktiviti microbiology. So yang ni pun tak adalah dalam makmal kita. Microbiology apa tu mama? Microbiology, micro tu yang kecil, so dalam bidang hidupan. Okey. Okey, so kita lihat dalam pembuangan bahan sisa. So dalam pembuangan bahan sisa ni kita lihat yang mana boleh dibuang dan tak boleh. Ni pun tak ada masalah. Okey, so awak betul tanda right yang mana yang boleh. Okey, yang mana yang tidak boleh. So bahan reaktif ni seperti natrium dan kalium. Ni memang tak boleh Okey. Ni maksudnya bahan bahaya. Logam berat ni kadmium dengan plumbum. Okey, iaitu bahan radioaktif ni plumbum. Okey, bahan toksik mercury pun tidak boleh. Okey, so yang mana bahan buangan radioaktif juga tidak dibenarkan. Okey, so kalau yang bahan pH kurang daripada 9. So kalau pH kurang daripada 9, Hanifah, pH kurang daripada 9 bahan apa? Asid ke beralkali? Mama. Kalau kurang daripada 7? Ini siapa yang lukis? Terima kasih mama.
Ini siapa lagi? Okey, so yang boleh respon Putri boleh jawab tak? Ini Kalau pH kurang daripada 7, asid ke beralkali? Wafi. Mama. Mama dengan Wafi lah. Ni Mama, Wafi, Wafi. Yang ni Wafi. Okey, Insyirah boleh respon tak Insyirah? Ini berarti. Okey boleh Okey, so kalau yang pH kurang daripada 7 berasid. Ni. Okey, pH yang lebih daripada 7 adalah beralkali. Okey? Lupa lah tahun lepas. Okey so yang ini seterusnya kita lihat. Okey, bagi sisa pepejal ni yang tak boleh, so cikgu nak awak tikkan so kalau sebatian pelarut organik, so gariskan ni pelarut organik, contoh benzena dan aseton. Tapi kalau pelarut universal yang biasa kita guna ialah air. So ingat tu, kalau pelarut universal air tak ada masalah. Tapi kalau pelarut organik, okay, benzena dengan aseton, so yang tu tak boleh dibuang. Okay, dalam sinki. Seterusnya kita lihat, okey, bagi bahan kimia sama juga bahan yang murah seperti bromin. Ini yang dalam kumpulan 17. Okey, dalam jadual berkala pun tidak boleh. Bahan kimia, asid, okey yang ni gariskan grease, minyak dan hidrogen peroksida. So juga yang tu tidak boleh dibuang di dalam sinki. Okey. Seterusnya kita lihat bagi aktiviti 1.3 dalam pengurusan bahan sisa biologi. Okey, iaitu yang mana yang bahan sisa biologi yang biobahaya. Okey, so bulatkan. Okey, Madi dah ni Okey, tak apa Madi. Alhamdulillah boleh masuk dalam grup hari ni. Tugasan lepas boleh dah dapat siapkan Madi. So nanti semak balik. Okey, ya? Okey. So kat sini kita tengok yang bahan sisa biologi yang biobahaya. Apa tu? Tu mak. Sekejap. Pisau pembedahan, okey, cawan kertas ni tak termasuk. Kertas tisu yang dikotori darah dan sarung tangan yang tercemar. Ini yang bahan sisa biologi. Okey, so awak highlightkan. Okey, untuk soalan 2. Dalam prosedur operasi standard. Okey so cikgu nak awak tuliskan dalam peralatan A iaitu peralatan tajam. Okey so iaitu peralatan tajam, picagari, kita tuliskan jarum, bilah dan skalpel. Kemudian pepejal tidak tajam. Okey, bagi sarung tangan, tisu medium culture. Dan untuk bangkai organ, haiwan uji kaji dan juga organ, cecair badan tu adalah untuk darah dengan serum. Okey, so dalam mana cara kita nak buang tu tadi untuk sarung tangan mesti dibungkus, di autoclave atau dimasuk dalam tong biobahaya. Okey, so cikgu nak awak matchkan jawapan dia. So yang mana betul, yang mana awak dah buat betul tandakan right. Okey, boleh? So kalau kat sini dah jawab, so awak tikkan lah. Okey. Ni robot. Robot ni dah. Okey so untuk yang bahagian haiwan uji kaji, okey kita bungkus dalam beg biobahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Untuk darah dengan serum, autoclave dan dilupuskan melalui sinki makmal atau tandas. Okey, so itu bagi soalan pada muka surat 5. Okey, so untuk yang kemalangan dalam makmal, ni pun senang apa yang perlu kita tindakkan. Tindakan kita, okey, so tandakan right kat situ. Mesti maklumkan pada pantu makmal dengan segera. Okey, elakkan menyedut wap bahan kimia. Sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir. Okey, jika
kat situ membentuk sepadan, dan kaut tumpahan bahan kimia. Okey, so mengelakkan daripada kawasan tumpahan bahan kimia tu daripada berdiri, so yang tu tanda pangkah. Okey, untuk seterusnya untuk soalan simptom tentang keracunan merkuri. Okey, so yang ni cikgu nak awak tuliskanlah ya atau tidak. Okey, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan, ya. Okey, so kat sini apabila berlaku keracunan merkuri ataupun bahan termometer tu pecah, so kat sini sebenarnya kita kena hubungi jabatan bomba. Okey? Dan kat situ tutup dengan pasir halus tu tak boleh lah. Okey, dan tabur serbuk sulfur bagi menutupi tumpahan. Okey, so tulis ya dan maklumkan pada guru dan pembantu makmal dengan segera. Okey, dan singkirkan merkuri dengan kertas tisu. Okey, yang ni tidak lah. Okey, so boleh pelajar yang tu cikgu minta. Okey, Adibah. Okey, so itu bagi simptom bagi keracunan merkuri. Okey, kemudian dalam jenis pemadam kebakaran ni, okey, kita tengok pemadam kebakaran sekejap. Okey, so untuk dalam jenis pemadam kebakaran, okay, cikgu nak tengok kat sini jenis pemadam kebakaran air, buih, karbon dioksida, okey, dan juga serbuk kering. Okey, so yang mana sesuai untuk yang air tadi bagi bahan kertas, kayu, plastik. Okey, untuk buih juga sama dan satu lagi boleh gunakan serbuk kering. So yang ni semua nota ni ada dalam buku teks so nanti cikgu nak awak baca lagi sekali yang tu so ingatkan. Okey, fahamkan. Kemudian untuk yang bahagian pemadam buih ni tadi, okey, untuk cecair mudah terbakar juga sesuai untuk karbon jenis pemadam api karbon dioksida juga sesuai untuk cecair mudah terbakar dan juga kita guna serbuk kering. So kat sini ada label ni, powder, okay, carbon dioxide ni untuk karbon dioksida, foam ni adalah untuk buih, air. Kemudian untuk gas mudah terbakar kat sini awak gariskan. Untuk gas mudah terbakar kita sesuai gunakan karbon dioksida dan juga serbuk kering. Okey, manakala untuk logam reaktif, gariskan logam reaktif. Okey, untuk logam reaktif bagi natrium dan kalium. So yang ni unsur dalam kumpulan 1. Okey, yang ini kita hanya sesuai gunakan jenis pemadam api serbuk kering. Yang ni untuk bahan logam reaktif. Dan untuk peralatan elektrik, okey, peralatan elektrik kita gunakan jenis pemadam api tadi karbon dioksida, okey, dan juga serbuk kering. Okey, dapat? Okey, take note jawapan dia. Dan untuk yang seterusnya lemak dan minyak juga kita gunakan iaitu pemadam api jenis karbon dioksida dan serbuk kering. Okey belajar. So yang ni cikgu nak awak yang dah jawab terus tanda right. So yang belum tu cikgu nak awak buat yang ni sekarang Okey, itu untuk subtopik yang tadi berkaitan jenis pemadam kebakaran Okey. So ingat tu tadi ada 4, air, buih, karbon dioksida atau karbon dioksida dan serbuk kering. Okey, dan seterusnya bagi soalan nombor 2 ni, okey, bahan yang digunakan untuk memadamkan api ataupun kebakaran kecil. Okey, so yang ni selimut kebakaran. Okey, macam tahun lepas sebenarnya kat sekolah dulu kita buat program bersama bomba untuk tajuk ni. Tapi sebab ini time COVID ni memang tak boleh, so cikgu minta nanti daripada video yang cikgu share pun awak lihat Okey, so yang ini untuk kebakaran kecil. Okey, so kita guna selimut kebakaran. Kalau bahan yang boleh ditaburkan, okey, yang ke atas bahan untuk memutuskan bekalan oksigen itu kita gunakan pasir. Okey, so yang ni jawapan dia kat sini pasir.
Okey, dan untuk soalan nombor 4, okay, dia nak kita tuliskan huruf bagi petak dalam menyusun. Okey, so dalam menyusun dengan betul langkah dalam penggunaan pemadam api. Okey, so kat sini pertama, okey, so apa yang kita perlu buatkan? Tanggalkan dulu pin keselamatan. Ini yang pertama. Okey. Okey, diikuti dengan P, halakan muncung ni ke pangkal api. Okey, diikuti dengan R, tekan pemicit. Okey, R ni tadi tekan pemicit di atas alat pemadam api. Okey, diikuti dengan Q yang terakhir, ratakan semburan dari sisi ke sisi. Okey, so ini yang untuk langkah dalam penggunaan penggunaan pemadam api. Okey. So yang ni cikgu rasa semua jawab dengan betul Okey, seterusnya okey, masa ni untuk aktiviti kumpulan. Ni kita tak buat Sebab kawasan. Yang ni kita tak buat. Okey, kita terus pergi soalan praktis pengukuhan 1. Okey dalam praktis pengukuhan 1 ni soalan pertama. Ni tadi gambar dalam peralatan kecemasan. 1A. Okey, 1A jawapan dia. Okey, good. Okey, so 1 tadi jawapannya betul, pembilas mata. Okey, soalan yang kedua ni. Bahan bahaya saya rasa. Yang mana kat sini? Bahagian menunjukkan beg plastik yang menggunakan sisa biologi. Okey, so yang mana ni sebenarnya? Saya rasa so, D. jenis jawapan apa? D. Kita tengok Okey. Okey, betul. So bahan bahaya. Okey. So boleh jawab yang lain boleh jawab. So cikgu nak awak tik kat situ yang dah jawab betul. Okey, untuk soalan ketiga, ni pun fungsi. Ni gariskan fungsi penyiram kecemasan dalam membersihkan bahagian badan yang terkena tumpahan bahan kimia. Ni fungsi penyiram kecemasan dalam makmal ni. Tapi ni kita tak ada tau dalam makmal. Yang dalam makmal ada kebok wasap. Okey, yang ni. Membersihkan bahagian badan yang terkena tumpahan bahan kimia. Dan bahan yang boleh digunakan untuk menguruskan tumpahan merkuri. Okey, Mahathir boleh jawab. Nombor 4. Tak nak on. Okey, Mahathir boleh respon? Tak ada. Kalau saya jawab. Okay. Boleh. Liba. Nombor 4. Saya punya jawapan. Nombor 4 tadi apa? Sulfur. Okey, betul. Okey sulfur. Okey, so kat situ yang untuk menguruskan tumpahan merkuri, jawapannya kat situ ialah sulfur. Okey, dan untuk nombor 5, label daripada Jabatan Bomba Penyelamat dalam alat pemadam api. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tarikh luput? Itu merujuk kepada tarikh bagi alat pemadam tadi berfungsi dengan baik. Okey, so jawapan kat situ A. Dan untuk bahan api dan punca kebakaran, so kat sini yang mana tergolong dalam kelas kebakaran A tadi, so kat situ melibatkan plastik. Okey, dan untuk kaedah yang paling efektif dalam kita mengurus bahan sisa biologi, iaitu contoh jarum kita buang dalam bekas sisa tajam. Okey, so itu untuk objektif kat sini ada 7 soalan. So cikgu rasa semua boleh jawab soalan ni. Okey, kita terus yang pergi kepada soalan kertas 2 ni. So kertas 2 cikgu bincang untuk soalan bahagian B dulu. Okey, iaitu dalam peralatan perlindungan. Okey, cikgu nak awak take note tu, ambil jawapan dia nanti. So yang ni kita gunakan satu peralatan perlindungan dalam makmal. Okey, yang namakan peralatan dia iaitu penyiram kecemasan. Okey, tapi tak ada dalam makmal ni. Okey, dan kepentingan dia, so tuliskan. Kepentingan peralatan ni tadi adalah untuk membersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia berbahaya. Okey.
Dan untuk soalan seterus, 2 tindakan yang perlu diambil untuk memadamkan api. Okay, jika seorang murid tadi terbakar, okay, yang pertama tuliskan, okay, minta murid itu berguling di atas lantai, okay, diikuti dengan balut murid itu dengan selimut kebakaran. Okey, siap. Dan untuk 2 punca, okay, 2 punca kebakaran, okay, yang tidak dapat dipadamkan dengan alat pemadam kebakaran api jenis air. Okay, so bulatkan. Okay, cecair mudah terbakar. Okay, satu lagi, kebakaran elektrik. Okay. Nombor 3 lah. Dan untuk soalan bahagian C ni adalah contoh soalan pengenal pasti masalah. Okay, yang ni cikgu tak bincangkan hari ni lagi Nanti awak cuba jawab dulu untuk yang bahagian C. Okay, kemudian untuk yang soalan bahagian kecemasan, okay, cikgu pergi pada yang hari ni Okey, so untuk yang tajuk 2 untuk hari ni yang cikgu minta, okey ni yang perlu awak buat tentang yang pertama ni tentang CPR. Okey. So yang ini nanti pertama ni definisi bagi CPR. Nak dengar lagu tak? Okey so kat sini tak berapa clear pula cikgu punya paparan. Okey. So yang ini adalah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa. So yang ini nanti cikgu minta definisinya awak buat. Okey. Kemudian situasi dia jika seorang individu yang tidak bernafas. Okey. Individu yang tiada dekupan jantung atau nadi dan individu yang tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Okey so itu bagi individu yang memerlukan CPR. Okey, so nanti yang ni pun cikgu nak awak buat ikut yang cikgu dah bagi pada Rajah 2.1. Okey, yang keadaan yang mungkin disebabkan ni tadi, okey, yang memerlukan CPR, so nanti yang ni tak perlu gambar. Just ambil yang ni je keadaan dia, iaitu antara dia ni lah. Nak dengar tak? Panahan petir, okey, lemas, okey, renjatan elektrik, okey, dan juga serangan jantung. Okey, yang ini yang boleh yang memerlukan CPR. Okey, so nanti awak buat selepas ni lah. Okey, dan untuk kaedah, okey, yang ni kaedah dia, okey, kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Okey, so yang ni sebelum kita buat, boleh ni untuk menyelamatkan nyawa sebelum paramedik tiba tadi dan cara dia ni buat dalam bentuk flow lah ringkaskan. Pertama tadi periksa nanti respon mangsa, okey, diikuti buka saluran pernafasan, okey, dengan dongakkan kepala mangsa ke belakang. Dengan cara dia ni boleh ringkaskan dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan. Ni penting yang cikgu highlightkan tu nanti awak buat semula dalam nota. Okey, kemudian yang ketiga dalam tekanan dada. Okey, untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Okey. So dengan caranya kat situlah bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dan bahu berada tegak dengan dada mangsa. Dan kat situ tekanan dia kita gunakan kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Okey. Dan untuk kedudukan tangan. Okey, dan satu lagi bantuan pernafasan. Okey, jika tiada pernafasan picit hidung mangsa. Okey. Dan satu lagi kat situ tekanan dada 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut. Okey, sehingga tadi mangsa sedar. Ini untuk kaedah CPR. Okey, so nanti daripada buku teks ni awak buat nota ringkasnya dan kepentingan ini tadilah untuk apa? Kaedah dia tadi memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa.
dan dia dilakukan juga untuk hasilkan peredaran darah secara buatan, okey, dengan mengepam darah melalui jantung. Okey, sama juga melibatkan bantuan pernafasan daripada hembusan mulut ke mulut tu untuk mangsa tadi menerima udara beroksigen. So itu bagi CPR. Satu lagi Heimlich maneuver ni melibatkan, ni yang benda barulah untuk awak So yang Heimlich ni melibatkan bantuan kecemasan untuk menyelamatkan individu yang tercekik. Ni. Okay, dia tercekik. So kat situ disebabkan oleh makanan atau benda asing. So kalau situasi dia biasa megang leher dengan kedua-dua tangan, kemudian tak boleh bercakap atau batuk, kulit bibir atau kuku kelihatan kebiruan, dia dah tiba-tiba lemas lah, sukar bernafas. Ini nanti kepentingan dia, okay, nanti cikgu minta awak buat nota dia. Kepentingan dia apa tadi? Dia boleh. Okay, kemudian kaedahnya. Okay, so kaedah ni samalah poin pertama, berdiri ke belakang mangsa, kemudian kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggamkan tangan kanan. Okay. So diikuti letakkan genggaman tangan kanan. Okay, so buat macam ni lah. Contoh daripada gambar Okay, lepas tu tekan dan sentak ke atas dengan kuat. Okay. So untuk dia keluarkan lah. Okay. So itu yang kita panggil kaedah Heimlich maneuver. Okay. Okay, so untuk yang ni nanti habis untuk tajuk 2 ni singkat je, ringkas saja. Okay, so nanti cikgu minta daripada rumusan ni awak buat apa yang tadi definasi, situasi, kepentingan, kaedah. Okay, yang tu nanti buat dalam buku nota. Dan untuk soalan dia, okay, soalan dalam bantuan kecemasan, okay, ni tadi yang CPR dan satu lagi melibatkan Heimlich tadi. Okay, so untuk soalan kita bincang sikit lah so cikgu bincang dulu beberapa ni, nanti yang selainnya awak sambung buat Okay, so kita tengok tadi yang mana CPR. Okay. Sekejap. Okay, untuk tadi prosedur dia untuk pertolongan cemas bagi memulihkan pernafasan dan degupan jantung. Belum buat lagi kan? Ni cikgu nak awak buat. Okay. Okay, Okay, yang mana CPR tadi? Situasi dia. Okay, so apa daripada situasi ni tiada degupan jantung, tiada denyutan nadi dan tidak bernafas. Okay, dan satu lagi tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Maksudnya kita ambil duit tu kan? Okay, dan situasi yang menyebabkan Roslan memerlukan bantuan CPR. Okay, so cikgu nak awak bulatkan serangan jantung, renjatan elektrik, panahan petir dan juga emas. Serangan jantung. Okay, bulatkan. Renjatan elektrik, okay, panahan petir. Panahan petir. Okay, diikuti lemas. Okay. Okay. So untuk yang fungsi ni, okay, fungsi dan konsep sains dalam asas CPR. Okay, so yang ni yang pertama tadi apa? Yang kita tengok daripada nota tadi. Okay, pertama tadi untuk mengepam darah keluar dari jantung ke seluruh badan dan peredaran darah dapat berlaku. Yang kedua, bagi hembusan udara, 2 poin ni tekanan, satu lagi hembusan udara untuk mengisi peparu mangsa dengan udara dan untuk membekalkan oksigen ke sel badan. Okay, boleh lengkapkan pada buku muka surat 13. Baik. Ya, dah? Yang lain? Okey. Ya, Tak boleh lah. Kalau boleh, kalau situasi tu berlaku kecemasan,
melibatkan nyawa dibolehkan dalam situasi cemas lah. Tapi kalau ada yang berlain yang sama jantina, sebaik-baiknya sama jantina. Okey Mahathir. Okey, so kalau kat sini situasi dia tengoklah, maksudnya jantina yang sama. Okey. Okey, dan untuk kaedah CPR yang ni kaedah, okey ni yang tadi cara dia. Okey, cara yang pertama tadi, ni sama ada dalam buku teks tadi, cuma cikgu bincangkan sikit lah Okey, kat situ dongakkan kepala mangsa ke belakang supaya dagunya terangkat. So tengok bahagian dagu dia terangkat dan dia akan membuka saluran pernafasan. Dan periksa sama ada mangsa tadi bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan. Okey, dan melihat pergerakan dada. Okey, yang kedua tu cara posisi. Okey, cari posisi bagi titik tekanan pada dada mangsa. Kemudian letakkan tapak tangan di bahagian tengah dada mangsa. Kemudian letakkan tangan di atas untuk menekuk tangan tadi. Itu untuk posisi cara yang kedua. Diikuti dengan tekan tulang. Ni tadi sedalam lebih kurang 5 cm, kadar lebih kurang 100 ni ingat 100 ke 120. Okey. Seterusnya picit hidung mangsa dan lekapkan mulut ke mulut dan beri satu hembusan selama 1 saat. Kenapa Putri? Okey, so kalau kita salah tekan tulang tu pun memang boleh memberi kesan. So tu yang kena, kalau ikutkan praktikal lah, kita kena buat praktikalnya tu kena panggil orang yang betul-betul mahir dalam kaedah ni. Ya, so tu yang cikgu kata tahun lepas kita memang buat program ni awal tahun dengan bomba dan penyelamat. So memang dengan pihak hospital kita buat antara gabunglah, maksudnya 3 agensi ni. Kita melalui sekolah, hospital dan juga bomba datang ke sekolah, ke dewan untuk buat. Tapi sebab tahun ni tak boleh. Itu yang macam cikgu bagi teori, lepas tu nanti cikgu bagi contoh-contoh video yang mana kaedah CPR ataupun ni tadilah Hamlish ni itulah kekangan dia lah, kekangan untuk tahun ni. Program dia tak dapat dijalankan. Kalau ikutkan memang akan dibuat lagi tahun ni, cuma ni pun nampaknya dah bulan berapa, bulan 2, bulan 3 ni pun kita kemungkinan lepas SPM lah awak naik nanti. Okey? So kat situ untuk yang mana tadi tekan dada sebanyak 30 kali diikuti 2 kali hembusan secara berulangan sehingga ambulans tiba. So memang perlu pakar lah Kalau cikgu sendiri pun, cikgu pun belum ada kemahiran yang tinggi dalam nak buat CPR ni. Okey? So kita sama-sama belajar lah. Dan untuk mangsa tadi, ya, apa Diba? Tak apa. Okay. Boleh nanti chat Dan jika mangsa masih bernafas tetapi masih belum sedar, kita pusingkan badan mangsa ke belakang, sisinya dalam keadaan mengiring So yang ni jawapan ni cikgu terus bagi, kita bincangkan lah ni. Okey. Dan itu untuk kaedah tadi CPR. So yang mana tadi yang penting ni tadi, kadar dia berapa dalam tekanan seminit diikuti dengan berapa kali, tekanan dada 30 kali diikuti 2 kali hembusan secara berulangan. So yang mana cikgu highlightkan tu penting untuk awak take note So nanti masa buat nota lepas ni, so study lagi. Dan untuk so untuk yang kaedah CPR bagi bayi kurang berumur 1 tahun, dia ada 2 pula ni pula. Tekan pada titik tekanan 15 hingga 30 dan 2 kali, 2 hembusan pada kadar 100 tekanan seminit. Ni untuk baby untuk bayi. Dan menggunakan hujung jari telunjuk. Dia guna jari je. Jari tengah, tekan dada sedalam lebih kurang 2.5 cm. So yang cikgu highlightkan tu awak buat untuk ni berumur kurang daripada 1 tahun. So maybe kelas cikgu ni tak sampai pukul 12 sebab
suami cikgu pun nak ada kelas lepas ni. Okey, nanti cikgu minggu depan cikgu akan buat lagi. Cuba nanti awak lepas ni sambung kepada nota yang cikgu minta awak buat dengan soalan bab 2. Boleh? Okay. Boleh Okey, so kita habiskan sikit lah nombor 3 ni soalan nombor 3 untuk kanak-kanak umur 1 hingga 8 tahun. Okey, so itu tekan pada tekanan 15 hingga 30. Okey, sama juga 2 hembusan pada kadar 100 tekanan seminit. Okey, diikuti dia gunakan pangkal tapak tangan. Okey, kalau tadi bayi dia guna 2 jari kan. Okey, tapi kalau untuk kanak-kanak kita gunakan pangkal tapak tangan dan sedalam 5 cm. So yang tu perbezaan dia lah. Okey, so cikgu nak nanti awak study balik, take note tengok balik yang mana tadi beza kanak-kanak, dewasa dan umur bayi yang berumur tadi kurang daripada 1 tahun. Okey, dan untuk cikgu kalau dalam buku aktiviti sains ni kalau kita highlight boleh tak? Boleh, memang dibenarkan. Itu adalah buku awak, memang boleh. Tapi kalau buku teks tu guna pensel kalau untuk buku kerja boleh. Memang cikgu nanti buku ni kita guna 2 tahun lah untuk yang persediaan tahun depan SPM-nya. Okey? So tak ada masalah. Cuma dan nota tu nanti cikgu minta yang page pertama tu index lah macam biasa buat. Okey, dan untuk yang ni satu Hamlish ni cikgu tak minta awak buat dulu. Kita ni yang kaedah prosedur pertolongan cemas. Ni dia. Ambil dulu maksud dia. Ni bila masa kat kantin lah biasanya kan makan. Ni pun tak boleh macam ni sekarang. Satu meja 2 orang je kan. Mana boleh 4 orang ni. Okey. So kat situ tuliskan prosedur dia. Pertolongan cemas untuk mengeluarkan benda asing yang tersekat dalam salur pernafasan di mana tekanan yang kuat secara tiba-tiba dikenakan bahagian abdomen antara pusat dan ke bawah dengan bawah rusuk mangsa. Okey so yang ni cara dia lah. Okey. Ni nanti buat sambung. Ni nanti soalan muka surat 16 sampai habis bab 2. Cikgu nak awak buat. So insyaAllah minggu depan lah tu cikgu sambung. Okey, okey, so cikgu nak, okey. So untuk kehadiran setakat ni kalau cikgu tengok 14 orang. Okey, 14 kehadiran yang on dah ni. Okey, so yang on hari ni yang ada ni cikgu minta boleh on camera pelajar sebelum kita habis kelas. Tak boleh. Tak boleh. Yang mana boleh lah. Mahdi kat mana tu? Oh nampak kipas. Okey. Mahdi faham. Okey. Lagi? Putri? Tak ada. Okey. Putri. 1, 2, 3. So yang mana ada? Mana lagi? Yang dah bersedia? Okey. 1, 2, 3. Okey, Syira. Okey, nanti lepas ni sambung lagi tau. Sambung buat tugasan sains. Okey, boleh? Okey, cikgu. Okey, nanti kita jumpa insyaAllah minggu depan. Kalau maybe kalau minggu depan cikgu mula awal sikit boleh tak? Pukul contoh awak ada kelas BI kan? Ada, tapi kalau cikgu mula contoh 10.30 boleh tak? Tempat saya makan. Boleh cikgu. Boleh? Boleh kot. Boleh Biasa BI cikgu bagi tugasan ke buat meet? Bagi tugasan. Bagi tugasan kalau macam tu minggu depan kita mula awal sikit lah. Sains 10.30 kita buat meet. Yang mana boleh lah join so nanti kita habiskan 11.30 lebih kurang minggu depan Okey, pelajar semua sekali. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa nanti sambung buat tugasan. Baik. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye cikgu. Okey, hai. Bye. Baru nak on, baru nampak. Okey.
Jumpa minggu depan. Baik. Bye. Bye. Okay, bye. Bila?